Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini bertemu lagi dengan Cikgu Azian. Okey, pada pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu nak ajar cara membina ayat menggunakan kata hubung. Okey, sudah bersedia murid-murid? Kita akan mulakan sekarang. Okey, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini, membina ayat lengkap menggunakan kata hubung yang sesuai. Okey. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu pasti murid dapat menyenaraikan jenis-jenis kata hubung. Okey, yang kedua, murid dapat menulis ayat menggunakan kata hubung dengan betul berdasarkan gambar. Okey, mari kita ulang balik pembelajaran yang lepas, maksud kata hubung. Okey, kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih dua ayat tunggal. Okey, kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, contoh yang cikgu beri ialah rumah itu besar. Itu ayat yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, rumah itu cantik. Okey, dua ayat tunggal itu jika kita gabungkan, kita mesti masukkan satu kata hubung. Okey, dia akan menjadi ayat majmuk. Okey, bila kita dah gabungkan dua ayat tunggal ini, dia akan menjadi rumah itu besar dan cantik. Dan ialah kata hubung. Okey, kemudian ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk. Okay, kita dah belajar minggu lepas, kita ingat balik. Okay. Hari ini kita nak belajar jenis-jenis kata hubung. Ada 3 jenis kata hubung. Yang pertama ialah kata hubung gabungan. Okay, ini yang biasa kita gunakan dalam membina ayat. Okay, antara kata hubung gabungan ialah serta, kecuali, dan, lalu, atau, malahan, tetapi, sambil. Okay, cikgu harap murid-murid dapat membina ayat menggunakan kata hubung gabungan dengan lengkap dan betul. Okay, kita tengok jenis kata hubung yang kedua. Kata hubung yang kedua ialah kata hubung pancangan. Okey, antaranya ialah sebab, supaya, semasa, sebelum, kalau, walaupun, setelah, selama. Okey, contoh ayat menggunakan kata hubung pancangan, okey, antaranya ialah saya perlu makan sebelum waktu malam. Saya perlu makan sebelum waktu malam. Okey, ayat yang kedua. Kita perlu mengambil makanan berkhasiat supaya badan kita sihat. Kita perlu mengambil makanan berkhasiat supaya badan kita sihat. Supaya dan sebelum itu adalah kata hubung. Okey? Senang saja murid-murid sebab biasanya kata hubung pancangan ni kita dah biasa bertutur di dalam aktiviti harian kita. Okay, kita bercakap bersama keluarga, bercakap bersama kawan-kawan dan jiran-jiran. Biasanya kita akan guna kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Okey, kita tengok pula jenis kata hubung yang ketiga. Kata hubung berpasangan. Okey, dia mesti ada dua. Dalam satu ayat majmuk, dia ada dua. Dia tidak boleh dipisahkan. Okey, antaranya ialah jangan pun, kian, sama ada ataupun, semakin, sungguh pun, tetapi, walaupun, namun. Kita tengok contoh ayat. Jangan RM10, RM1
pun tak ada. Okey. Jangan kata RM10 dia nak bagi. RM1 pun dia tak ada dalam poketnya. Itu yang biasa kita bertutur. Okey. Kian. Kian lama, kian ramai orang ke sana. Maksud kian ni lebih kurang makin. Makin lama, makin ramai orang ke sana. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Guru besar meminta sama ada ibu ataupun bapa hadir ke sekolah. Guru besar meminta sama ada ibu ataupun bapa hadir ke sekolah. Semakin. Puan Nadira semakin kaya semakin pemurah. Puan Nadira semakin kaya semakin pemurah. Sungguh pun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Sungguh pun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Okey. Dan yang terakhir, walaupun badannya cacat, namun Fiona rajin berusaha. Walaupun badannya cacat, namun Fiona rajin berusaha. Okay, dia gabung maksudnya di sini kata hubung itu tidak dipecahkan kepada ayat-ayat yang lain. Dia berada dalam satu ayat majmuk. Okey, faham murid-murid? Okey, jadi ada berapa jenis kata hubung? Ada 3. Ingat, yang pertama kata hubung gabungan. Okey, kata hubung gabungan. Okay, yang kedua, kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Dan yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Okey? Mari kita bina ayat menggunakan kata hubung yang sesuai berdasarkan gambar. Okey, yang ini murid-murid kena ikut step by step, langkah demi langkah supaya mudah untuk murid-murid menghasilkan ayat dengan lengkap dan betul. Okey, yang pertama, bulatkan aktiviti pada gambar. Okey, ni contoh. Kita bulatkan aktiviti atau watak atau subjek pada gambar. Pilih gambar yang besar dahulu. Pilih watak yang besar dahulu, kemudian sederhana dan akhirnya kecil. Okey? Kemudian langkah yang kedua, kenal pasti watak siapa. Okey, masukkan nama dia. Okey, dan apakah aktiviti? Apakah kata kerja yang sedang mereka lakukan? Okey, yang ketiga, masukkan kata hubung yang sesuai. Murid-murid boleh pilih kata hubung dari 3 jenis kata hubung di atas ini. Okey, pilih mana yang sesuai untuk dijadikan ayat. Okey, kemudian yang keempat, bina ayat lengkap dengan betul. Dan yang kelima, jangan lupa semak ejaan dan tanda baca pada ayat anda. Permulaan ayat mesti huruf besar. Kemudian kalau ada kata nama khas, mesti huruf besar di pangkal perkataan. Dan jangan lupa titik. Okey, pastikan tulisan anda kemas. Okey, kemas. Janganlah sengit-sengit sampai cikgu tak boleh nak baca. Okey, jadi pastikan tulisan anda kemas. Okey, ini contoh cikgu buatkan. Okey, cikgu bulatkan dahulu. Okey, cikgu bulatkan dahulu watak subjek yang ada. Okey, kemudian cikgu kenal pasti aktiviti dia. Okey, yang gambar 2 orang yang sedang tu bermain bola. Okey, dia bermain bola. Okey, yang bulatan yang kedua tu ayah dengan ibu. Okey, ibu sedang menghulurkan roti bakar kepada ayah ataupun ayah mengambil roti bakar dari ibu. Okey, jadi kat situ murid-murid kena kenal pasti watak, kemudian bulatkan, tuliskan kata kerja apa yang mereka sedang buat. Okey, kemudian pilih kata hubung yang sesuai. Okay, ada banyak lagi aktiviti yang kat belakang tu sedang bina istana pasir, ada yang sedang berlayar menggunakan kapal layar ke apa ni? Pelayar.
Okey, kemudian ada yang berlari membawa pelampung. Berlari membawa pelampung menuju ke mana? Okey, kemudian ada yang sedang berjalan, bersantai, berenang dan sebagainya. Okey. Kemudian kita binalah ayat. Okey, contoh kita tengok ayat yang pertama. Mira dan Fisha bermain bola di tepi pantai yang indah. Okey. Kenapa indah? Sebab ramai orang pergi kat pantai, mestilah pantai itu cantik. Betul tak? Kalau pantai itu tak indah, tak cantik, kotor, ramai tak orang pergi ke pantai? Tak ada kan? Okey. Dan gariskan sebab dia merupakan kata hubung. Okey? Kemudian yang kedua, ibu menghulurkan roti bakar sambil berbual-bual dengan ibu. Okey, sambil tu cikgu garis kan. Okey, jadi latihan untuk murid pada hari ini, cikgu nak murid-murid tulis 5 ayat majmuk berpandukan gambar. Okey, ini aktiviti di ruang tamu. Jangan lupa bulatkan aktiviti. Okey, kemudian tandakan sedikit nota kata kerja di tepi bulatan itu. Okey. Ini contoh latihan murid-murid boleh buat di dalam GC, Google Classroom. Cikgu akan bagi latihan lembaran ini dalam Google Classroom. Jangan lupa murid-murid boleh edit terus, boleh type terus jawapan atau print, kemudian snap, kemudian hantar semula kepada cikgu. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat membina ayat menggunakan kata hubung yang sesuai. Okay, yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 jenis kata hubung. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Azian. Bye. Assalamualaikum.